Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Nur Kaizran Amni bin Muhammad Dawid dari kelas DKA 1B. Saya akan menerangkan tentang kerangka menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia melalui sejarah, struktur sosial dan biografi. Bagi pelajaran penghayatan etika dan peradaban, kod MPU 21032. Penghayatan etika dan peradaban berpengaruh kepada kehidupan manusia. Etika ni dia mampu membataskan baik buruk dalam kehidupan seorang manusia. Etika ni mampu membina sebuah tamadun negara. Negara yang bertamadun lah. Tapi kalau tak ada etika yang baik, negara tu akan hancur lah. Etika dan peradaban ni seharusnya berasaskan dari agama, nilai dan tamadun. Etika acuan Malaysia. Contoh dia, memberi salam sebelum masuk ke rumah, mencium kedua tangan ibu bapa, membuang sampah dalam tong sampah, tidak merosakkan harta benda awam dan menggunakan dengan baik, beratur dengan baik di tempat yang sepatutnya. Maknanya macam kat tempat beli barang atau beratur untuk mengambil angka giliran. Etika dan peradaban saling berkait antara satu sama lain. Sebagai contoh, bahasa boleh dikatakan simbol penting dalam masyarakat Melayu. Tanpa bahasa ni, manusia kita Melayu tak akan dapat berbicara antara satu sama lain atau berinteraksi. Kita memulakan komunikasi dan interaksi dengan cara yang sopan dan merendahkan suara. Itu untuk menunjukkan kita ada etika, tunjuk hormat kita. Last sekali, penghayatan etika dan peradaban boleh berbeza disebabkan pengaruh sekeliling. C. Wright Mills merupakan seorang sarjana sosiologi. Dia telah mengemukakan idea dia dengan konsep imajinasi sosiologikal. Di atas penelitiannya ke atas 3 komponen penting, iaitu struktur sosial dan struktur sosial, sejarah dan biografi. Sejarah. Sejarah ni dia adalah himpunan peristiwa masa lalu. Dia berkait rapat dengan individu, keluarga dan komuniti dalam masyarakat. Meneliti sejarah, dia macam melihat semula asal-usul individu di negara, sama ada penduduk asal atau sebahagian. Seterusnya, struktur sosial. Dari segi bahasa ialah sistem sosial, manakala dari segi sosiologi adalah hubungan yang dibina dan terjalin dalam sesebuah masyarakat. Fungsi dia untuk menggerakkan dinamika masyarakat. Dia melibatkan komuniti dan sistem sekeliling secara formal atau tidak formal. Biografi. Dari segi bahasa ialah riwayat atau kisah hidup seseorang. Dia macam proses sejarah. Dia mencorakkan pengalaman individu dari waktu dia lahir lagi sehingga kini. Setiap aktiviti harian dia tu dikira sebagai biografi dia. Etika dan peradaban Malaysia terbina sejak dahulu kala kerana etika dan peradaban serta biografi orang penting yang terdahulu. Mereka-mereka yang terdahulu lah. Seterusnya saya akan menceritakan tentang 3 benda, iaitu pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Pra-kolonial iaitu zaman sebelum penjajahan. Penduduk utama di semenanjung tanah Melayu merupakan masyarakat Melayu. Diorang tinggal di kawasan pinggiran sungai dan berhampiran dengan laut. Mereka mengamalkan adab sopan dan baik. Contoh dia macam dia tunduk kalau dia lalu dekat depan orang yang lagi berusia, lagi tua daripada dia. Itu untuk tunjukkan tanda dia hormat.
kini sekarang ni makin banyak warga asing iaitu Eropah datang untuk berdagang. Diorang berdagang secara kecil-kecilan. Diorang jual hamba, candu, senjata api. Benda ni boleh merosakkan adab kepada masyarakat Melayu. Seterusnya, kolonial, iaitu waktu zaman penjajahan. Kolonialisme ni merupakan pembentukan negara koloni oleh kuasa kolonial yang kuat. Dia mengambil kesempatan ke atas kuasa yang lemah. Kolonialisme ni sebagai proses pertapakan dan perkembangan, dia memberi kesan ke atas masyarakat budaya tempatan. Ini ditulis oleh Marshall Ades. Kolonialisme menggambarkan hubungan yang tidak seimbang antara kuasa kolonial dan tanah jajahan. Dia macam antara penjajah dengan penduduk asal. Dasar-dasar British menjaga hubungan baik kerana diorang sedar yang rakyat Melayu ni sangat patuh kepada raja-raja. Disebabkan British diorang menjaga hubungan yang baik dengan raja-raja, British lebih mudah untuk mengawal pentadbir negeri-negeri naungan. Ini memberikan kesempatan kepada British untuk memerhati, menyulam dan mengadaptasi, dan secara tak langsung telah menghilangkan sedikit jati diri masyarakat Melayu. Pasca kolonial, iaitu moden. Dia telah menggerakkan kita dengan pelbagai jenis peradaban, iaitu pelbagai jenis etika dan peradaban tradisional kita telah bercampur bau. Perkara yang terjadi sejak bermulanya penjajahan. Tapi semakin berkembang dengan perkara ini semakin berkembang dengan adanya ICT. Dia menjadikan kita punya adat macam tak formal. Dah tak seperti dahulu lah. Sikit-sikit telah mengubah jati diri masyarakat Melayu, masyarakat Malaysia. Akhirnya, generasi yang hidup pada era globalisasi teknologi ICT perlu menghayati dan mendalami etika dan peradaban yang telah diacuan dalam negara sejak dahulu lagi. Ini adalah untuk kita mempunyai identiti dan jati diri kita walau kita berada di mana-mana.